Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada hari ini dapat kita bersama dalam kursus intensif haji bagi musim haji 1444 Hijrah tahun 2023 Masihi. Insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan untuk kursus intensif haji bagi jemaah haji yang terpilih. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin ambil kesempatan di sini untuk ucapkan tahniah dan syabas kerana terpilih sebagai bakal Duyufur Rahman. Tahun ini insya-Allah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan sama-sama dapat menunaikan ibadat haji insya-Allah. Objektif kursus intensif haji adalah untuk memantapkan keilmuan dan kefahaman para jemaah supaya insya-Allah kita dapat menunaikan haji, seterusnya memperolehi haji yang mabrur. Kandungan kursus intensif haji adalah berkaitan tentang panduan ibadat yang kita akan buat dalam bentuk perjalanan ibadat haji. Road to Makkah, perjalanan untuk menunaikan haji, perjalanan bagaimana kita dapat menunaikan haji dengan rukun dan wajib hajinya. Seperti mana yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrah lillah. Dan hendaklah kamu sempurnakan haji dan umrah kamu kerana Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan itu insya-Allah kursus intensif ini akan memberikan fokus kepada bagaimana journey perjalanan haji daripada mula sehinggalah akhirnya kita kembali ke tanah air kembali. Di samping itu dalam kursus intensif juga kita akan berkongsi tentang pengurusan kesihatan ibadah haji, seperti mana yang kita maklum Allah Subhanahu wa taala sebut ianya adalah bagi orang-orang yang berkemampuan. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maknanya haji ini adalah bagi orang-orang yang berkemampuan, termasuklah dalam aspek kewangan, kesihatan. Jadi sebab itulah dalam kursus ini juga kita akan bincangkan sikit aspek pengurusan kesihatan dan juga pengurusan operasi haji. Kerana baginda Rasulullah SAW bila ditanya tentang apa maknanya asmas sabil, apakah maksudnya as-sabil, Nabi SAW menyebut as-sabil itu ialah az-zadu war-rahilah, mempunyai bekalan dan juga kenderaan ataupun pengangkutan untuk sampai ke tanah suci. Sebab itu isu-isu ini yang mudah-mudahan dalam siri kursus intensif pada kali ini kita akan dapat memberikan maklumat yang terkini bagaimana perjalanan ibadah haji, pengurusan kesihatan dan juga pengurusan operasi haji sama ada di tanah air maupun di tanah suci nanti insya-Allah. Dalam sebelum kita meneruskan perjalanan ibadat haji ini, kita akan membincangkan sedikit dalam hari ini dalam panduan ataupun perjalanan ibadat haji ini, topik-topik ataupun kandungan yang kita akan bincangkan. Pertama ialah tentang mafhum ataupun ma'ani menyahut seruan haji. Sebelum kita nak memulakan perjalanan, kita kena faham dulu insya-Allah. Kita mantapkan kefahaman kita tentang makna haji itu sendiri. Kemudian kita akan lihat dari segi rukun-rukun dan wajib-wajib haji. InsyaAllah kita juga ada hari ini akan berkongsi tentang video amali haji. Dan sebelum akhir insyaAllah kita ada sesi soal jawab. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh kemukakan apa-apa soalan ataupun pertanyaan dalam ruangan chat supaya insyaAllah di akhir sesi nanti kita akan jawab soalan tuan-tuan dan perempuan. Dan kita juga insyaAllah dalam siri kita pada hari ini kita akan bagikan sedikit panduan penggunaan bagi e-bimbingan haji. Satu produk ataupun bahan yang kita baru keluarkan untuk panduan jemaah haji pada tahun ini bagaimana untuk menggunakan e-bimbingan haji.
Okey, dalam menyahut seruan haji ini, seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadat haji, kita akan bincangkan sedikit tentang talbiyah dan seruan haji. Apakah makna sebenarnya pengertian haji ini dan apakah matlamat dan tujuan kita ke tanah suci, serta yang terakhir ialah persediaan dalam perjalanan kita untuk menunaikan haji, insya-Allah. Kita dalam kursus asas haji yang lalu, kita telah pun diperingatkan dan kita pun telah pun diajar tentang lafaz yang mulia ini, lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasulullah SAW telah mengajar kita tentang satu lafaz bila kita sampai ke tanah suci, apabila kita nak menunaikan umrah ataupun haji, lafaz inilah yang kita sering ulang-ulangkan. Jadi sebab itulah bagi menyahut seruan ataupun panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sewajarnya lah kita faham betul-betul apakah makna dan tuntutan daripada kalimah talbiyah ini. Kalau kita terjemahkan lafaz talbiyah ni, ya Allah, hamba-Mu ini datang menyahut panggilan-Mu, hamba-Mu ini datang menyahut panggilan-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu, hamba-Mu ini datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu, tiada sekutu bagimu. Dalam lafaz ataupun kalimah talbiyah ini, kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulang tentang bagaimana kita diajar menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jemput kita sampai ke tanah suci, maka kita jawab, kita datang menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan misi ataupun dengan cita-cita ataupun dengan harapan, mudah-mudahan kita mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, menolak syirik, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menolak syirik ataupun menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala-galanya. Kemudian kita juga memperakukan bahawa sesungguhnya alhamd wan ni'mah wal mulk, kepuji-pujian, nikmat dan juga kekuasaan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah saya ingin ambil kesempatan di sini, tuan-tuan dan puan-puan bakal duyufur rahman, panggilan ataupun seruan haji ini adalah merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita syukuri. Kita bersyukur benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita perlu membuat persediaan yang terbaik, supaya inilah harapan kita. Kalau bagi yang perkali pertama datang menunaikan haji, inilah kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersyukur dan dengan kita mengulang-ulang lafaz talbiyah ini supaya masuk di dalam jiwa kita bahawa ini adalah merupakan bukan sebarang ibadat. Seperti mana yang kita tahu, ibadat haji adalah merupakan kemuncak kepada rukun Islam. Setelah kita mengucap dua kalimah syahadah, setelah kita solat, setelah kita mengeluarkan zakat, dan hari ini kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita menunaikan haji. Alhamdulillah. Jadi sebab itulah dalam kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala ini, lafaz talbiyah ini adalah merupakan di antara intipati ataupun persediaan awal yang kita perlu fahami dan kita ikuti, supaya mudah-mudahan ianya nanti apabila kita sampai ke tanah suci, maka kalimah ataupun lafaz talbiyah ini dapat kita laungkan dengan penuh semangat, dengan penuh kefahaman, dan dapat masuk ke dalam jiwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang menyahut panggilannya, yang mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak sekali-kali menyekutukannya. Dan kita ingat bahawa semua yang ada yang kita perolehi hari ini, bagai-bagai nikmat, bagai-bagai kuasa, sama ada dari segi pangkat, kedudukan,
macam-macam lah yang Allah bagi kepada kita, semuanya sesungguhnya ianya adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala khaskan ataupun namakan satu surah di dalam Al-Quran yang disebut sebagai surah Al-Hajj, surah haji. Satu-satunya rukun Islam yang ada nama surahnya di dalam Al-Quran. Surah haji inilah. Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks seruan haji ini sebut di dalam surah Al-Hajj, wa azim fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji, nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu, Baitullahil Haram ini, dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus atau kenderaan lain yang datangnya dari berbagai jalan dan curug rantau yang jauh. Min fajjin amik. Kita daripada Malaysia ni pun datang ke tanah suci menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran supaya kita menunaikan haji. Saya nak ambil kesempatan di sini supaya kita sama-sama gunakan waktu yang sebelum kita menunaikan haji ini, di bulan Ramadan terutamanya dalam bulan Ramadan ini. Kita sama-samalah baca surah surah Al-Hajj ini, kerana ia mengandungi falsafah dan juga kandungan yang berkaitan sikit sebanyak dengan haji. Walaupun kalau kita lihat ayat-ayat berkaitan haji taklah begitu banyak dalam surah ini, tetapi intipati kepada surah ini sebenarnya berkaitan dengan makna kita menunaikan haji. Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah Al-Hajj ini dengan mengingatkan kita tentang hari akhirat, tentang keadaan hari kiamat dan hari kebangkitan. Demikian jugalah kita apabila menunaikan haji nanti, apabila kita wukuf di Arafah, kita sama-sama memakai kain ihram. Ini juga merupakan satu gambaran kita di padang mahsyar hari akhirat. Jadi sebab itulah surah ini juga berkaitan dengan ibadat haji ini. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan atau berikan gambaran tentang keadaan hari kiamat dan hari kebangkitan, di dalam surah Al-Hajj ini kalau kita lihat kandungannya secara keseluruhannya, ia juga menceritakan tentang jihad. Jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Keizinan berperang juga disebut di dalam surah Al-Hajj ini. Jadi sebab itulah ada hadis yang menyebut tentang haji ini juga adalah merupakan jihad bagi kaum wanita. Dan kalau kita lihat dalam konteks kehidupan keseluruhannya, haji ini juga merupakan persediaan kepada jihad bagi kita orang lelaki. Maknanya selepas apabila kita menunaikan haji ini, kita bukan hanya bersedia sebelum menunaikan haji, semasa kita menunaikan haji, tetapi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam akan berterusan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanggungjawab jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang berterusan. Dan yang menariknya, surah Al-Hajj ini kalau kita lihat adalah merupakan satu-satunya surah yang mempunyai 2 ayat sajadah. 2 ayat sajadah yang apabila kita baca ayat tersebut, kita disunatkan untuk sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Hajj ini nak menunjukkan kepada kita bahawa ibadat haji ini juga sebenarnya mengajar kita supaya akhirnya nanti apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan terus patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu. Dalam surah ini disebut wa'budu. Dan hendaklah kamu rokok, hendaklah kamu sujud
hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waf'alul khair, dan melakukan kebaikan, dan terus melakukan kebaikan. Ini adalah antara perkara yang penting dalam kita memahami tentang ibadat haji ini sebelum kita memulakan perjalanan ibadat kita, insya-Allah. Jadi kalau kita kita lihat tentang ma'ani ataupun makna pengertian haji itu sendiri pun, Allah memang para ulama sebut kalau ditakrifkan haji ini, ianya bukan sekadar maknanya ziarah, mengunjungi Baitullahil Haram untuk melakukan ibadat-ibadat tertentu dan sebagainya. Itu yang telah pun kita pelajari dalam kursus asas haji yang lalu. Tetapi kalau kita mendalaminya lebih mendalam, haji ini juga mempunyai makna dari segi bahasanya ialah qasdu syai' al-mu'azzam. Maknanya membulatkan hati, tujuan kita, kita pergi ke tanah suci adalah untuk kita pergi ke satu tempat yang agung, tempat yang suci, tempat yang istimewa, untuk menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah matlamat yang penting yang kita perlu tanamkan ke dalam jiwa kita, supaya kita apabila kita pergi menunaikan haji, kita boleh fokus kepada ibadat, menunaikan ibadat haji ini dan umrah dengan sebaik yang mungkin. Maknanya kita tujuan tadi, qasad kita tadi adalah benar-benar untuk, kalau kita lihat matlamat dan tujuan kita nak suci ini, pertamanya kita memang nak tunaikan rukun Islam yang kelima. Hadis Rasulullah SAW menyebut bunyal islami ala khamsin, tu Islam itu terbina daripada 5 rukun, dan rukun yang kelima ialah menunaikan haji bagi orang yang berkemampuan. Jadi sebab itu tujuan kita adalah benar-benar untuk menunaikan haji. Yang kedua, kalau kita lihat haji ini juga kita mengunjungi satu tempat yang muazzam tadi, yang sangat suci, yang agung. Kita mengunjungi Masjidil Haram. Ada hadis yang menyebut tentang fadilat dan kelebihannya yang kita dah maklum. Dan di sini jugalah banyak tempat-tempat yang mustajab doa, di Multazam, di Kaabah, di hadapan Kaabah, di Arafah, di Safa dan Marwah, di Bukit Safa, Bukit Marwah. Semuanya kita boleh gunakan peluang tersebut untuk memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam bulan Ramadan ini kita banyak berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta syurga Allah Subhanahu wa taala, kita minta Allah jauhkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian jugalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur setelah bulan Ramadan ini, kita akan masuk ke bulan Syawal, masuk ke bulan haji, dan insya-Allah kita akan sampai ke tanah suci. Dan inilah peluang yang terbaik kita untuk teruskan memohon keampunan, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu fokus kita tadi, makna haji tadi qasad kita mengunjungi Baitullahil Haram ini adalah untuk beribadat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah ampunkan dosa kita, Allah masukkan kita ke dalam syurganya, dan Allah selamatkan kita daripada api nerakanya. Dan inilah akhirnya nanti yang kita harap kita akan capai matlamat kita untuk memperolehi haji yang mabrur. Dalam rajah ini, kita boleh lihat bagaimana konsep haji yang mabrur tadi, bagaimana hadis baginda Rasulullah SAW bila menjelaskan tentang haji mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita nak menghuraikan, memahami makna haji yang mabrur ini supaya kita dapat membuat persediaan yang terbaik. Kalau kita lihat dalam rajah ini,
Ianya bermula dengan sekejap ya. Akidah. Akidatul tauhid. Untuk kita berjaya atau untuk kita mendapat haji yang mabrur, akidah kita perlu akidah yang salimah, akidah yang sejahtera, akidah yang benar, bertepatan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menolak syirik dan sebagainya, al-imanu billah, beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab rukun-rukun iman tersebut, ianya adalah merupakan nukleus ataupun substan intipati kepada ibadah haji ini. Haji ini, perjalanan kita ini nanti, kita tak boleh pergi menunaikan haji tanpa benar-benar beriman dan mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi teras kepada mencapai haji yang mabrur. Daripada akidah yang sejahtera, akidah yang salimah ini, insya-Allah kita akan tunaikan ibadah kita. Dalam Islam kita tahu ibadah ini terbagi pada dua. Ibadah yang khusus, salat, puasa, zakat, termasuklah haji ini yang memang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menunaikan ibadah tersebut, selain daripada ibadah yang umum, kita bekerja, kita belajar, berniaga dan sebagainya, semua tersebut juga adalah merupakan ibadah. Tapi dalam konteks haji ini, apabila kita mempunyai akidah yang jelas tadi, akidah yang sejahtera, insya-Allah ibadah kita ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa yang penting dalam kita menunaikan ibadat ialah ibadah kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana daripada akidah daripada ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala inilah barulah akhlak kita, tingkah laku kita, hubungan kita sesama manusia, hablum minan nas dan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan terbentuk. Ianya secara automatik, maknanya kalau akidah kita sejahtera, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak kita juga akan menjadi akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak yang baik, bukan hanya sesama dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dengan sesama manusia. Jadi sebab itulah kita harap daripada ibadah kita, perjalanan ibadah kita nanti ini yang berteraskan kepada akidah yang benar, akhirnya kita akan dapat melahirkan manusia-manusia dalam bentuk yang individu yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala baik, dengan sesama manusia baik, dan dia juga menjadi manusia yang musleh. Insan yang musleh, musleh ni maksudnya ialah orang yang menjadi ejen kebaikan. Dia bukan hanya baik, soleh untuk diri dia, tapi dia juga menjadi seorang yang menjadi ejen kebaikan di dalam masyarakat dan negara. Ini yang kita impikan daripada ibadah haji kita, supaya cita-cita kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, kita mencapai kejayaan al-falah, kejayaan yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, ila akhiril ayah, yang menyebut tentang akhirnya orang-orang yang mempunyai ciri-ciri al-falah ini, orang yang balik daripada menunaikan haji nanti ini, orang yang soleh dan musleh ini, mereka adalah merupakan pewaris kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan kekal selama-lamanya. Jadi konsep atau kefahaman yang jelas tentang makna agama kita, agama Allah Subhanahu wa taala ini, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak dan tentang konsep kejayaan ini, mudah-mudahan akan membantu kita. Apabila kita berada di tanah suci, kita akan berusaha beribadah sepenuhnya. Tak adalah kita diganggu dengan macam-macam agenda lain. Maklumlah, bila sampai ke tanah suci ni, ke Mekah dan Madinah ni, macam-macam daya tarikannya. Bukan hanya shopping, bukan hanya membeli belah je, tapi banyak lagi sekarang ni tempat-tempat yang menarik dan sebagainya yang kadang-kadang mampu mengganggu kita untuk memberi fokus
kepada menunaikan ibadah haji, sehingga kita balik nanti insya-Allah kita balik sebagai seorang yang soleh dan muslih, dan insya-Allah inilah yang kita harapkan, kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi slogan kita, jemaah haji kita dah tetapkan, hadirku sebagai duyufur rahman, kembaliku dengan kemabruran. Ini kita punya slogan. Maknanya kita alhamdulillah terpilih menjadi duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali balik ke tanah air kita, balik bertemu keluarga kita, masuk dalam masyarakat kita, kita kembali dengan kemabruran. Jadi ini adalah merupakan matlamat dan cita-cita harapan kita. Maka sebab itu kita harap kita usahakan dengan sebaik yang mungkin semasa daripada sekarang lagi. Maknanya sebelum kita berangkat, semasa kita ke tanah suci, kerana kita nak balik nanti, kita kembali dengan haji yang mabrur, dengan kemabruran. Kerana daripada bila kita kembali dengan kemabruran ini, kita akan berpindah daripada duyufur rahman kepada ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk dan patuh, yang kita lihat dalam surah Al-Furqan digariskan ciri-ciri ibadur rahman. Itu insya-Allah kita akan bincangkan setelah kita kembali daripada tanah suci nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bakal duyufur rahman ini adalah merupakan persediaan yang kita bagi pihak tabung haji, bahagian bimbingan khususnya, kita mengadakan cuba sedaya upaya untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan bakal duyufur rahman dengan beberapa siri kursus kita. Kita dah selesai kursus asas haji 13 siri, yang bermula kita lihat dulu modul kita tentang sejarah tanah suci, tentang falsafah, rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, cara menunaikan haji dan sebagainya, hinggalah kepada amali ataupun praktikal. Jadi dalam kursus yang peringkat kedua ini, kursus intensif haji, kita akan fokus ataupun mantapkan lagi, maknanya bagaimana kita nak menunaikan haji ini dalam bentuk yang dalam bentuk roadmap perjalanan haji. Dalam perjalanan haji insya-Allah kita akan bincangkan selepas ini. Kemudiannya dengan juga maklumat ataupun taklimat yang terkini tentang kesihatan dan juga pengurusan. Kemudian kita ada ujian. Sebab tuan-tuan dan puan yang telah terpilih, kita ada sedikit penilaian nanti insya-Allah selepas daripada kursus intensif haji ini. Kita akan bekalkan dengan sedikit penilaian untuk tuan-tuan dan puan menjawab soalan-soalan kefahaman yang mudah, supaya kita dapat pastikan jemaah haji kita benar-benar faham dengan apa yang kita telah sampaikan selama ini. Jadi bagi mereka, bagi yang memerlukan kursus khas, kita akan adakan kursus khas. Mana yang tak faham juga lagi, yang tak boleh juga jelas lagi tentang bagaimana nak buat haji ini, kita ada kursus khas haji insya-Allah, tapi ini adalah bentuk kumpulan kecil bagi jemaah-jemaah haji tertentu yang kita akan, maknanya bukan semua yang perlu akan hadir untuk kursus intensif ini. Bagi yang telah jelas, maka mereka akan terus mengikuti kursus perdana haji. Kursus perdana haji inilah yang paling penting sebagai kursus yang terakhir sebelum kita berangkat insya-Allah. Selepas hari raya ini kita akan adakan secara fizikal insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang terpilih sebagai bakal jemaah haji 1444 Hijrah ini akan dijemput untuk hadir dalam kursus perdana haji yang diadakan di peringkat negeri. Di peringkat negeri. Jadi amali ataupun praktikal haji itu tersebut akan dilakukan dalam kumpulan yang besar. Kita nak supaya jemaah haji bakal haji daripada Malaysia ini telah pun memahami, merasai bagaimana keadaan suasana di tanah suci dengan jutaan umat manusianya, dengan bilangan yang ramai dan sebagainya tersebut, dalam keadaan yang sempit tak selesa. Jadi dalam kursus perdana haji nanti insya-Allah kita akan cuba jelaskan supaya tuan-tuan dan puan bila sampai ke tanah suci nanti, terutama di Masyair nanti di Arafah,
di Muzdalifah dan di Mina, tuan-tuan dan puan dah pun bersedia, bukan hanya dari segi ilmunya, tapi juga dari segi mental ataupun jiwa, tuan-tuan dan puan juga telah pun bersedia. Jadi selain daripada kursus-kursus ini, bahagian bimbingan, kita juga cuba membantu tuan-tuan dan puan insya-Allah dengan beberapa buku terbitan, bahan penerbitan dan juga penyiaran haji. Kita ada 6 buah buku yang tuan-tuan dan puan boleh rujuk apabila terimanya nanti, boleh baca sama-sama kaitan tentang fiqh ibadat haji, soal jawab haji. Ada himpunan doa-doa terpilih, wirid terpilih. Dan ada juga buku khas tentang fiqh haji dan umrah bagi wanita. Selain daripada buku nota kursus asas haji yang tuan-tuan dan puan dah terima. Selain daripada dalam bentuk buku terbitan ini, tuan-tuan juga boleh bersedia. Kita sekarang ni pun dah mulakan penyiaran ataupun program melalui media elektronik ini. Program lambayan Kaabah telah pun bermula. Setiap hari Selasa, insya-Allah pukul 8.30 pagi di Radio Akim. Tuan-tuan dan puan boleh ikutinya juga. Dan selepas hari raya ini kita akan ada program seruan haji di TV1. Ini juga adalah merupakan program-program yang boleh membantu tuan-tuan dan puan untuk membuat persediaan yang secukupnya tadi ini bagi memperolehi haji yang mabrur. Selain daripada itu, insya-Allah di akhir kita juga dah melangkah ke program-program ataupun bimbingan secara digital. Kalau di Tanah Suci nanti kita ada e-type. E-type ni adalah merupakan satu sistem melalui handphone, live chat. Kita boleh tanya kita punya guru-guru agama ataupun pembimbing kita yang ada untuk menjawab persoalan-persoalan. Walaupun dah kursus dah ikut kursus asas, dah ikut kursus intensif, dah ikut kursus perdana, tapi bila sampai Tanah Suci di Mekah dan di Madinah, mungkin akan timbul juga persoalan-persoalan. Jadi boleh gunakan aplikasi e-type ini, insya-Allah. Dan sekarang insya-Allah kita juga dah ada portal e-bimbingan haji. Insya-Allah di akhir di akhir pembentangan kita ataupun program kita pada sebelum kita berakhir, insya-Allah kita akan terangkan sedikit bagi taklimat tentang apakah sebenarnya portal bimbingan ini, bagaimana nak login dan sebagainya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa setakat itu saja dulu sebagai mukadimah kepada perjalanan haji kita, perjalanan ibadat haji kita. Belum kita memahami, mengulang kaji balik bagaimana kita nak menunaikan perkara-perkara yang rukun, wajib-wajib haji dalam roadmap ataupun journey perjalanan haji kita ini. Kita faham dulu mukadimahnya. Apakah sebenarnya makna kita menunaikan haji, apakah matlamat dan tujuan kita menunaikan haji, dan bagaimana kita nak mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan pemudahkan segala urusan kita. Kita doa banyak-banyak pada bulan Ramadan ini khususnya. Allah berikan kita kesihatan, Allah berikan kita macam-macam nikmat yang Allah dah bagi pada kita ni, kita syukurlah. Kita mudah-mudahan kita dapat selamat, bukan hanya semasa kita di tanah air ni, tapi sampailah kita sampai. Sebab haji ni akhirnya yang kita nak kejar dan kita nak sampai nanti ialah pada 9 Zulhijjah, hari wukuf Haji Arafah, Al-Hajju Arafah. Jadi sebab itu kita buatlah persediaan cukup. Ada masa lagi ni dalam bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan. Yang penting yang saya tekankan tadi ialah persediaan dari sudut roh kita, jiwa kita, ilmu kita, insya-Allah kita akan sambung lagi selepas ini. Akhirnya barulah kita akan dapat tunaikan haji kita dengan sempurna yang mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.